Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya muliakan Ustaz Wali Anwar kita daripada Sungai Petani ni, dia pemain orang kampung saya, kebetulan jumpa tadi kan. Alhamdulillah, saya dengan Haji ni bukan baru. Sejak saya ingat sejak hampir 7-8 tahun kebelakangan ni, macam inilah tempat rujukan, salah satu tempat rujukan saya lah. Kalau di Johor ni, saya pada Haji ni, saya rujuk kepada Datuk Mufti, Datuk bekas Datuk Mufti kita lah, Datuk Noh Gadut. Itu pun tempat rujukan saya juga, Alhamdulillah. Dan dalam posisi baru saya ni sebagai pengarah Jabatan Serta Narkotik, saya selalu bercakap, orang tanya saya apa kaedah atau pendekatan kita untuk menangani isu penubatan masyarakat kita dalam dadah lah. Untuk makluman semua, 76% yang terlibat dalam dadah ni, penagihan dadah ni adalah orang Melayu Islam kita. Itu 76%, bayangkan satu jumlah yang besar daripada 100 sampai 130 ribu orang penagih dadah yang kita kesan di Malaysia. Jadi asas pokok dan tuan-tuan, kalau kita nak balik asas agama, kalau kita kuat pegangan agama kita, kuat pendedahan agama kita, saya yakin bukan dalam konteks dadah saja, dalam isu-isu ajaran sesat, dalam isu integriti tuan-tuan, kalau kita balik pada agama, kita rujuk pada ulama-ulama kita rujuk kepada bahan-bahan kajian tulisan yang ditulis oleh alim ulama kita, saya yakin insya-Allah kita akan dapat mengatasi apa saja masalah yang ada, yang dihadapi oleh kita lah, khususnya masyarakat Islam, tak kira lah di Malaysia ataupun di mana tuan-tuan. Banyak kajian-kajian yang dibuat oleh Haji tuan-tuan dalam konteks ajaran sesat lah. Dalam dadah pun tuan-tuan ada. Sebab tu saya insya-Allah saya akan minta kerjasama juga, termasuk Ustaz lah, nanti untuk sama-sama membantu Jabatan Serta Jenis Narkotik untuk menangani isu penagihan dadah di kalangan remaja kita lah, khususnya masyarakat Islam. Saya yakin kalau dalam konteks ketum, Ustaz, kalau di utara ni ketum lah, kalau ketum pun dah ada fatwa yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri Kedah, dan juga Muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan pun dah keluarkan keputusan yang mengatakan ketum ni memang haram. Tapi adalah hura-hura nak katakan, nak benarkan penanaman ketum itu, kita serahkan pada kerajaan. Tapi asas agama tu dah ada, rujukan agama dah ada. Jadi kita sebagai orang Islam ni baliklah kepada asas kita, yang mana rujukan kita Quran dan Sunnah, ijma' dan qiyas, dan juga ulama-ulama kita, serta juga kajian-kajian yang dihasilkan oleh banyak pihak, salah satunya Air Haji lah. InsyaAllah kita akan dapat sama-sama menangani isu, tak kira lah isu apa pun yang saya katakan tadi, isu ajaran sesat ke, isu dadah ke, isu integriti ke, isu masalah sosial. InsyaAllah saya rasa kita dapat atasi masalah ini. Ini muslimat sekalian, satu hari ilmu agama akan diangkat keseluruhan daripada muka bumi Allah, ke semua sekali. 100% ilmu agama ni akan angkat. Hadis ni Nabi sebut 1400 tahun yang lalu, Nabi sebut lama. Dan perkara ini dia akan mula berlaku, telah pun berlaku, sedang menuju ke peringkat akhir. Kemuncak kepada keadaan ilmu diangkat ialah satu hari nanti tuan-tuan, sebelum kiamat, tak ada satu manusia pun yang alim atas dunia ni, tak ada seorang pun. Bahkan untuk jawab rukun Islam ada berapa pun tak ada siapa boleh jawab ketika itu. Kemuncak kepada keadaan iaitu Allah SWT tarik ilmu. Nabi kata Allah nak tarik ilmu agama ni bukan tarik daripada dada ulama, tetapi Allah mematikan para ulama. Sebab tu kita tengok hari ni bilangan ulama bukan makin ramai, dia makin kurang. Bilangan ulama makin kurang, tetapi yang bertambah ialah bilangan khutbah, pemidato. Yang makin kurang ni fuqaha. Fuqaha ialah mereka yang expert, pakar dalam ilmu agama. Dan khutbah yang Nabi sebut akan jadi ramai ialah mereka yang pandai bercakap. Mereka yang pandai bercakap, yang tu akan jadi ramai. Kemudian yang akan berkurang ialah bilangan
para ulama. Buku agama yang sejuta jilid ni akan terus ada sampai kiamat. Tetapi kenapa ketika itu kejahilan berleluasa, orang berfatwa dengan bukan ilmu, orang berfatwa dengan kesesatan, orang membawa maklumat-maklumat yang tak betul. Sebab walaupun buku ada, tetapi yang menghuraikan buku sudah tiada, iaitulah mereka-mereka ulama yang rabbani. Itulah keadaan yang kita kata, yang Nabi sebut, yang sangat menakutkan kita. Nabi pun sebut, bila mana orang alim dimatikan oleh Allah, dimatikan orang alim, maka tinggallah orang-orang yang jahil mengisi kekosongan di kerusi hakim, di kerusi mufti, di kerusi menteri, di kerusi guru-guru asatizah, ustaz-ustaz dan ulama. Maka mereka ni tetap kena isi jawatan dan tetap kena bercakap, dan akhirnya bila kena bercakap, ketika itulah mereka akan berfatwa dengan fatwa yang sungsang dan salah. Sebab tu Nabi sebut ending hadis ni, Nabi kata fadallu wa adallu. Ketika itu orang-orang jahil yang memegang kedudukan dalam masyarakat ini, mereka sesat, wa adallu, dan mereka akan sesatkan orang-orang lain.